Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Pilihan Raya. Sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, untuk pilihan raya ni ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud pilihan raya. Yang kedua, peranan SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang ketiga, syarat menjadi calon dalam pilihan raya. Yang keempat, syarat menjadi pengundi. Dan yang kelima, proses pilihan raya di Malaysia. Okey, kita tengok maksud pilihan raya dahulu. Okey, bila disebut pilihan raya, ada dua perkataan kita sebut, pilihan dengan raya. Bila disebut pilihan, apa maksud pilihan? Pilihan adalah memilih. Betul tak pilihan berasal daripada perkataan pilih? Ya. Pilihan tu mai daripada perkataan apa? Berasal daripada perkataan pilih. Jadi proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada peringkat negeri atau persekutuan. Jadi pilihan merujuk pada perkataan apa? Pilih. Nak pilih siapa? Pilih wakil rakyat untuk memerintah di beberapa tempat. 2, negeri atau persekutuan. Okey, tengok. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pemilihan dibuat secara macam mana? Secara sulit. Dengan prosedur yang telus dan teratur. Lepas kita pilih, pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkod dan diumumkan. Ya, pengiraan undi secara terbuka. Apa yang secara sulit? Waktu pemilihan secara sulit. Yang secara terbuka pula apa? Pengiraan undi. Jadi cikgu ulang balik. Bila disebut pilihan raya ni berasal daripada apa perkataan? 2, pilihan dengan raya. Bila disebut pilihan berasal daripada perkataan pilih. Nak pilih siapa ni? Pilih wakil rakyat untuk memerintah negeri atau persekutuan. Ya. Pemilihan dibuat secara sulit dengan prosedur yang telus dan teratur. Bila disebut sulit, lawan dia apa? Terbuka. Apa yang terbuka? Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkod dan diumumkan. Okey, tengok yang seterusnya. Peranan atau fungsi SPR di Malaysia. Yang pertama, menjamin pilihan raya bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau parti pembangkang. Menjamin pilihan raya bebas. Yang kedua, menjamin pilihan raya yang adil. Lepas bebas, adil. Yang ketiga, sempadan pilihan raya ditentukan bahagian-bahagiannya. Ya, dia menentukan sempadan. Yang keempat, mengendalikan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Dan yang kelima, mendaftar pemilih. Jadi ada berapa pilihan raya yang dikendalikan? Ada 2 pilihan raya. Pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil. Dalam sekali mendaftar pemilih. Tengok apa formula peranan atau fungsi SPR di Malaysia. Formulanya adalah bas kerdil datang. Wah, bas kerdil datang. Kecilnya bas tu comelnya. Tengok penerangannya. Bas, ejaan bas bermula daripada huruf B. Merujuk pada bebas. Persamaan pada huruf B di depan. Ejaan bas yang kedua ada huruf A. A merujuk pada adil. Iaitu bersama huruf A di depan. Dan ejaan bas ada huruf S. Merujuk pada sempadan. Iaitu merujuk pada huruf S di depan. Jadi bas tu merujuk pada bebas, adil dengan sempadan. Kerdil merujuk pada mengendalikan. Mengendalikan berasal daripada perkataan kendali. Kendali ni cikgu ubah kepada perkataan kerdil. Kendali hampir sama dengan sebutan kerdil. Persamaan pada huruf K dengan D di tengah-tengah. Dan last sekali, datang merujuk pada mendaftar. Mendaftar berasal daripada perkataan daftar. Daftar cikgu ubah jadi perkataan datang. Persamaan pada huruf D dengan T di tengah-tengah. Datang, daftar. Jadi formula untuk fungsi SPR, fungsi atau peranan SPR ialah bas, kerdil, datang. Bas tu adalah pilihan raya yang bebas, adil dan sepadan ditetapkan. Kerdil tu adalah kendalikan 2 pilihan raya, umum dengan kecil. Datang tu adalah mendaftar pemilih. Bas, kerdil, datang. Okey, tengok yang ketiga. Syarat-syarat menjadi calon dalam pilihan raya. Yang pertama, mesti berusia berapa tahun? 21 tahun dan ke atas. Bawah pada 21 tahun tak boleh. Yang kedua, mesti warga negara Malaysia. Warga negara Nepal ke Zimbabwe ke tak boleh. Kena warga negara mana? Malaysia. Yang ketiga, waras atau sempurna akal. Orang gila boleh tak? Tak boleh. Yang keempat, bermastautin di Malaysia.
Kalau dia bermas tautin di negara lain boleh tak? Tak boleh. Yang kelima, tidak disabitkan bersalah di mahkamah atau tidak muflis. Ya, ada dua perkara tidak di situ. Tidak disabitkan bersalah di mahkamah dengan tidak muflis. Ya, paling orang takut kali bersalah di mahkamah. Dan paling orang takut kali apa? Muflis. Kalau muflis, nak buat apa pun tak guna dah. Nak hidup pun tak boleh dah. Yang seterusnya, tidak berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Ya, kalau swasta boleh tak? Ya, swasta boleh. Pengawal pondok keselamatan boleh tak? Boleh. Makcik cleaner boleh tak? Boleh. Yang penting dia tidak bekerja dengan kerajaan. Kalau pegawai polis boleh? Tak boleh. Cikgu boleh tak? Tak boleh. Yang swasta je boleh. Last sekali, parti mana-mana boleh diwakili. Dia nak sertai PAH boleh. UMNO pun boleh. Pakatan Harapan pun boleh. PKR pun boleh. Mana-mana parti dia boleh sertai. Jadi formula untuk syarat menjadi calon ialah ustaz warak mesti tidak kahwin 4. Ya. Yang mana ustaz yang warak-warak ni dia mesti tak kahwin 4. Kalau kahwin 4 ni dia warak juga, tapi yang lebih warak tak kahwin 4. Dia setia pada yang satu sahaja. Okey, tengok penerangan formula. Ustaz merujuk pada usia, iaitu berusia berasal dari perkataan usia. Persamaan pada huruf US di depan. Usia ustaz. Warak merujuk pada dua benda. Warga negara dengan waras. Persamaan pada huruf WAR. Warak, warga negara, waras. Mesti merujuk pada perkataan bermastautin. Bermastautin berasal daripada perkataan mastautin. Ejaan mastautin bermula daripada huruf M. Di tengah-tengah dia ada huruf T. Sama dengan mesti. Jadi, bermastautin merujuk pada berasal daripada perkataan mastautin. Mastautin diubah menjadi mesti. Mastautin, mesti. Tidak merujuk pada tidak juga, iaitu ada dua tidak. Tidak bersalah di mahkamah dengan tidak muflis. Wah, takutnya kalau muflis. Kahwin merujuk pada berkhidmat. Berkhidmat berasal daripada perkataan khidmat. Ejaan bermula daripada huruf K dengan H. Sama dengan kahwin. Ejaan dia ada huruf K dengan huruf H juga. Kahwin, khidmat. 4 merujuk pada perkataan parti. Bila disebut parti ada dua sebutan. Par dengan T. Jadi persamaan pada sebutan pertama iaitu pat. Pat. Betul kalau kita sebut pat, parti. Sebutan pertama apa? Pat. Merujuk pada 4. Persamaan pada sebutan belakangnya pat. Jadi 4 parti. Jadi formula untuk syarat menjadi calon ialah ustaz warak mesti tidak kahwin 4. Ustaz tu apa? Berusia 21 tahun. Warak tu apa? Warga negara atau waras. Mesti tu apa? Bermastautin di Malaysia. Tidak tu apa? Tidak bersalah di mahkamah atau tidak muflis. Kahwin tu apa? Tidak berkhidmat dalam perkhidmatan awam. 4 tu apa? Parti mana-mana boleh diwakili. Jadi formula untuk menjadi calon ustaz warak mesti tidak kahwin 4. Okey, tengok seterusnya. Syarat menjadi pengundi dalam pilihan raya. Yang pertama, berusia 21 tahun juga dan ke atas. Bawah 21 tak boleh. Yang kedua, warga negara Malaysia. Yang ketiga, waras atau sempurna akal. Sama juga. Yang keempat, bermastautin di Malaysia. Sama macam calon tadi. Yang kelima, tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya. Ya, dia mesti tinggal dalam kawasan tu sahaja. Kalau dia tinggal kawasan lain, dia nak mai mengundi di pilihan raya kawasan lain, tak boleh. Dia kena tinggal di kawasan pilihan raya itu sahaja. Kawasan lain tidak dibenarkan. Jadi tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya. Seterusnya, kawasan mengundi hanya satu sahaja dalam pilihan raya. Ya, kawasan mengundi satu je. Kalau tinggal di Arau, dia mengundi dekat Arau sahaja. Di Kanga dia boleh mengundi tak? Tak boleh. Jadi kawasan mengundi hanya berapa? Satu kawasan sahaja. Okey, last sekali, luar negara, iaitu pelajar, pasukan keselamatan dan pegawai kerajaan. Jadi di luar negara semua ada berapa orang? Ada 3 pihak ataupun ada 3 orang. Yang pertama, pelajar, pasukan keselamatan dan pegawai kerajaan. Cikgu ulang balik, di luar negara ada berapa orang? Ada 3 orang. Pelajar, pasukan keselamatan dan pegawai kerajaan mengundi melalui pos. Jadi tengok. Formula syarat menjadi pengundi. Formulanya, ustaz warak mesti tinggal kawasan luar negara. Ya. Semua ustaz-ustaz warak ni tinggal di mana? Tinggal di kawasan luar negara. Okey, tengok penerangan formula. Ustaz merujuk pada berusia. Berusia berasal dari perkataan usia. Persamaan pada huruf US di depan. Usia ustaz.
Wara' merujuk pada warga negara dengan waras. Mesti merujuk pada bermastautin. Tinggal merujuk pada tinggal juga, iaitu tinggal di mana? Tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya. Ambil balik dia punya soalan cikgu tadi. Iaitu tinggal di mana ni? Tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya. Kawasan merujuk pada kawasan juga, iaitu kawasan mengundi berapa? Satu sahaja kawasan mengundi. Luar merujuk pada luar juga, negara merujuk pada negara juga. Jadi formula syarat menjadi pengundi ialah Ustaz Wara' mesti tinggal kawasan luar negara. Ustaz merujuk pada usia 21 tahun, Wara' merujuk pada warga negara dan juga waras, mesti merujuk pada bermastautin di Malaysia, tinggal merujuk pada tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya. Kawasan merujuk pada kawasan mengundi hanya satu sahaja, luar negara merujuk pada 3 pihak, pelajar, pasukan keselamatan dan pegawai kerajaan mengundi melalui pos. Jadi formula untuk syarat menjadi pengundi ialah Ustaz Wara' mesti tinggal kawasan luar negara. Kalau kita tengok tadi, formula syarat jadi calon dengan formula syarat jadi pengundi hampir sama. Betul tak? Ya, betul. Ada berapa formula yang sama? Ada 3 formula yang sama, iaitu Ustaz Wara' mesti. Kalau formula jadi calon tadi apa formula dah? Ustaz Wara' mesti tidak kahwin 4. Betul tak? Manakala formula menjadi pengundi, Ustaz Wara' mesti tinggal kawasan luar negara. Persamaan formulanya dekat perkataan apa? Ustaz Wara' mesti. Ya. Kalau calon ni berkaitan dengan apa? Kahwin. Jadi formula dah, Ustaz Wara' mesti tidak kahwin 4. Kalau pengundi pula, Ustaz Wara' mesti tinggal kawasan luar negara. Okey, kita tengok seterusnya. Proses pilihan raya di Malaysia. Yang pertama, SPR menetapkan tempat. Ada 2 tempat. Yang pertama, tempat mengundi dan yang kedua, tempat kira undi. Yang kedua, selain menetapkan tempat, SPR juga menetapkan tarikh. Yang pertama, tarikh mengundi dan yang kedua, tarikh penamaan calon. Jadi, apa persamaan tarikh dengan tempat? Iaitu mengundi. Ada tempat mengundi dengan ada tarikh mengundi. Selain tempat mengundi, dia ada apa lagi? Dia ada tempat pengiraan undi. Ya, nak kira undi, kena ada satu tempat. Tak boleh kira atas motor, nanti terbang habis semua kertas. Jadi, dia kena ada tempat kira undi. Selain ada tarikh mengundi, ada apa lagi? Tarikh penamaan calon. Ya, penamaan calon kena ada satu tarikh je untuk namakan. Tak boleh banyak-banyak tarikh, nanti berlombok calon. Jadi, ada tarikh penamaan calon. Jadi, apa persamaan tempat dengan tarikh? Iaitu mengundi. Selain tempat mengundi, tempat kira undi. Selain tarikh mengundi, tarikh penamaan calon. Okey, seterusnya, kertas undi diberi kepada pengundi dalam pilihan raya. Pasal apa kertas undi diberi pada pengundi bukan pada calon? Ya, kertas undi tak boleh diberi pada calon. Nanti calon tu pangkah diri dia sendiri. Jadi kertas undi nak bagi kat siapa? Diberi kepada pengundi. Tengok, dalam kertas undi mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih. Kemudian pengundi harus memangkah calon yang bertanding pada kertas undi. Dan kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi. Lepas dapat kertas, kena pangkah. Lepas pangkah, masuk dalam peti undi. Akhir sekali, proses pengiraan undi dijalankan dan keputusannya diumumkan oleh pegawai SPR. Pasal apa pegawai SPR yang umum, bukan SPR? Ya, sebab SPR tu adalah bangunan. Bangunan tak ada mulut nak umum. Yang umum siapa dia? Pegawai SPR. Ya, pegawai yang bekerja dalam SPR. Dia yang akan umum. Jadi formula untuk proses pilihan raya di Malaysia ialah tempat tarian ketam pasti dipangkah petir. Tengok, penerangan formula. Tempat merujuk pada tempat juga. Tarian merujuk pada tarikh. Persamaan pada huruf T-A-R-I. Tarian, tarikh. Ketam merujuk pada kertas. Persamaan pada huruf K-I di depan dan huruf T di tengah-tengah. Ketam, kertas. Pasti merujuk pada parti. Ya, persamaan pada huruf P-A dengan T-I di belakang. Pasti, parti. Dipangkah merujuk pada memangkah. Persamaan pada perkataan pangkah. Dan juga petir merujuk pada peti. Persamaan pada huruf P-E-T-I di depan. Petir, peti. Jadi tempat tarian ketam pasti dipangkah petir. Tempat tarian apa kena pangkah petir ni? Tempat tarian ketam. Macam mana tarian ketam ni? Okey, tengok. Jadi formula untuk proses pilihan raya di Malaysia ialah tempat tarian ketam pasti dipangkah petir. Tempat merujuk pada berapa tempat? 2 tempat. Tempat mengundi dengan tempat kira undi.
Tarikh merujuk apa? Tarikh. Ada berapa tarikh? 2 tarikh. Tarikh mengundi dengan tarikh penamaan calon. Kertas merujuk pada kertas undi diberi kepada pengundi. Pasti merujuk pada lambang parti terdapat dalam kertas undi. Dipangkah merujuk pada memangkah calon pada kertas undi. Peti merujuk pada peti undi tempat dimasukkan kertas undi. Lepas dia masuk dalam kertas undi, dia berlaku proses pengiraan undi. Dan keputusannya diumumkan oleh pegawai SPR. Okey, tengok analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Dia dapati bab 7 ni, kalau tengok yang warna merah tu adalah SPM sebenarnya, yang kuning ni adalah SPM ulangan. Tengok, yang SPM sebenarnya warna merah. Boleh dikatakan setiap tahun naik. Tengoklah, 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 13 tak naik, 14 tak naik, 15 naik balik, 16 tak naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik, 2020 ya berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian. Tengok manakala SPM ulangan pula, 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. Oh, setiap tahun naik yang ulangan punya. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu, SPM sebenar. Cikgu ulang dia punya trend lah. Naik, 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 tak naik, tak naik, naik, tak naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Jadi tolong bagi perhatian juga untuk bab 7. Tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019 yang kita belajar tadi. Yang kita belajar tadi tajuk apa? Pilihan raya. Tengok kalau SPM sebenarnya baru sekali je ditanya, iaitu 2014. Bermaksudlah ni dah 2000 apa? 2020. Dah sangat jauh. Berkemungkinan sangat besar dan sangat tinggi tajuk pilihan raya ni akan naik dan ditanya lagi sekiranya masuk bab 7 ni dalam SPM 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk pilihan raya ini. Manakala SPM ulangan pun baru sekali naik, iaitu 2019 ulangan tahun lepas. Tolong bagi perhatian untuk tajuk pilihan raya ni. Okey, tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A dulu. Apakah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Malaysia? Apa kehendak soalan? Tugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Bila disebut tugas Suruhanjaya Pilihan Raya, tugas SPR ni ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formula ni? Bas, kerdil, datang. Ya, comelnya bah tu. Jadi tengok soalan struktur ni ada di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tiap pembukanya. Tugas Suruhanjaya Pilihan Raya di Malaysia ialah bas tu apa? Bebas. Menjamin pilihan raya bebas tanpa tekanan dari mana-mana parti titik. Lepas titik, penanda wacana yang cikgu ajar adalah number. Jadi start dengan number. Kedua, koma. Menjamin pilihan raya A tu apa? Bas. B, A. B tu bebas. A tu apa? Adil. Menjamin pilihan raya yang adil titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Lepas huruf A, B tu bebas, A tu adil, S tu apa? Sempadan. Ketiga, sempadan pilihan raya ditentukan bahagian-bahagiannya titik. Lepas ketiga, keempat, bas kerdil. Kerdil tu apa? Mengendalikan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Dan lepas keempat, kelima, bas kerdil datang. Datang tu apa? Mendaftar pemilih dijalankan. Okey, tengok soalan B. Dia punya soalan uraikan sebab-sebab seseorang calon pilihan raya hilang kelayakan untuk bertanding. Apa kehendak soalan? Soalan tanya tentang calon. Bila disebut calon, ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formulanya? Ustaz Warak mesti tidak kahwin 4. Okey, tengok. Di ruangan jawapan ada 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebab-sebab seorang calon pilihan raya hilang kelayakan untuk bertanding ialah berusia kurang dari 21 tahun. Ya. Yang ni hilang syarat. Kalau nak jadi calon kena usia 21. Kalau hilang syarat tak berusia 21 tahun. Iaitu kurang 21 tahun. Warak tu apa? Warga negara. Titik. Kedua koma. Bukan warga negara Malaysia. Ya. Kalau bukan jadi hilanglah syaratnya. Ketiga. Tidak bersemas tautin di Malaysia. Mesti. Dan yang keempat. Diisytiharkan muflis. Ada lagi tak yang lain? Lepas keempat. Kelima. Tidak. Kalau kelima, kalau nak jadi calon kena tidak waras kan? Kalau jadi calon kena waras. Ya, kalau tak jadi calon mestilah tidak waras. Orang gila tak boleh. Jadi kelima tidak waras. Tidak waras tak boleh jadi calon. Orang gila mana boleh jadi wakil rakyat. Jadi tidak waras tak boleh. Selain itu apa lagi?
berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Dan 4, tidak mewakili mana-mana parti. Ya, semua jawapan adalah tidak. Okey, tengok soalan C. Jelaskan kepentingan pilihan raya kepada negara kita. Tengok, apakah anda soalan kepentingan pilihan raya? Tengok di ruangan jawapan ada 1 roman, 2 roman, tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat pandainya. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Kepentingan pilihan raya kepada negara kita ialah rakyat terlibat dalam proses pemilihan pemimpin negara, titik. Penanda wacana cikgu ajak, number, ingatlah. Jadi kedua, rakyat boleh menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan. Ya, selain boleh pilih pemimpin, dan juga rakyat juga boleh menentukan bentuk dan corak pemerintahan. Lepas kedua, ketiga, memberi peluang kepada rakyat untuk menyokong atau mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada. Ingatlah, rakyat boleh tukar kerajaan. Kalau sebelum ni, kerajaan Malaysia dipimpin oleh Datuk Seri Najib, iaitu di bawah Barisan Nasional. Lepas tu, Barisan Nasional masih kekal ke? Tak. Siapa yang memerintah pula? Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Mahathir Mohamad. Siapa yang menukar kerajaan? Rakyat yang tukar kerajaan. Bermaksud rakyat boleh tukar kerajaan tak? Ya, boleh. Lepas ketiga, keempat, sistem pilihan raya mengekalkan kerajaan yang adil. Ya, mestilah adil sebab rakyat yang pilih. Selain adil, dia juga memastikan kerajaan dapat hidup dengan aman dan bahagia. Selain itu, apa kepentingan lain? Dapat memastikan rakyat memilih pemimpin yang disukai oleh mereka. Okey, tengok contoh soalan AC pula. AC markahnya 488. Okey, tengok soalan A dahulu. Soalan A tanya, apakah maksud pilihan raya? Ingat lagi tak? Pilihan raya berasal daripada berapa perkataan? 2. Pilihan dengan raya. Bila disebut pilihan, merujuk pada apa? Pilih. Pilihan berasal daripada perkataan pilih, iaitu nak pilih siapa? Memilih wakil rakyat untuk memerintah negeri atau negara. Tengok di ruangan jawapan pembukanya, maksud pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada peringkat negeri atau persekutuan, titik. Penanda wacana yang cikgu ajak, kedua, pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Ya, pemilihan sulit. Secara sulit. Kalau sulit lawan apa? Terbuka. Apa yang secara terbuka? Tengok, ketiga, pengiraan ini dibuat secara terbuka dan keputusannya direkod dan diumumkan. Pandainya. Ingatlah, pilihan raya berasal daripada perkataan apa? Pilih, iaitu nak pilih siapa? Pilih wakil rakyat untuk memerintah negeri atau persekutuan. Pilihan secara sulit. Apa yang secara terbuka? Pengiraan undi. Okey, tengok soalan B. Jelaskan proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia. Apakah anda soalan? Proses pilihan raya. Ada formula tak? Ya, ada. Apa formula dia? Tempat tarian ketam pasti dipangkah petir. Okey, soalan isi ni pembukanya. Proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia ialah SPM menetapkan tempat mengundi dan tempat kira undi. Tempat, ada 2 tempat mengundi dengan kira undi. Tarian tu apa? Tarikh. Ada 2 tarikh. Tarikh mengundi dengan tarikh penamaan calon. Jadi penanda wacana cikgu ajak kedua, SPM menetapkan tarikh mengundi dan tarikh penamaan calon. Lepas kedua, ketiga, ketam je apa? Kertas undi diberi pada pengundi. Ketiga, kertas undi diberi kepada pengundi dalam pilihan raya yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih. Ya, pasti, iaitu parti. Kemudiannya dipangkah, merujuk pada memangkah kertas undi. Lepas ketiga, keempat, memangkah calon yang bertanding pada kertas undi. Peti itu apa? Peti undi. Jadi lepas keempat, kelima, kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi. Lepas kelima, keenam, proses pengiraan undi dijalankan dan keputusan pilihan raya diumumkan oleh pegawai SPR. Okey, last sekali tengok soalan C. Buktikan pilihan raya di negara kita dilaksanakan dengan telus dan adil. Ya, jadi pembukanya, pilihan raya di negara kita dilaksanakan dengan telus dan adil ialah pilihan raya dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu sebuah badan bebas yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Ya, bermaksud Suruhanjaya ni sangat teliti pemilihan pegawai-pegawai di dalam dia, dan pegawai-pegawai di dalam dia sangat hebat sebab Agung yang lantik. SPR ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas dari tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Okey, bukti yang kedua ialah pemilihan dilakukan secara sulit. Betul ke pemilihan secara sulit? Ya, betul. Dengan prosedur yang telus dan teratur. Manakala pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira sebagai pemenang. Jadi adil kata adil? Adil. Okey, bukti ketiga ialah menggunakan senarai daftar pemilih yang terkini. Warga negara berkaitan sahaja di dalam daftar pemilih dibenarkan mengundi. Ya, yang tak layak tak boleh. Pengundi hanya dibenarkan mengundi sekali sahaja. Penggunaan dawat kekal di hujung jari untuk mengelakkan pengundi
mengundi lebih dari sekali. Sekalian tu cikgu juga tambah jawapan yang lain lagi untuk memberikan pelajar berbagai jawapan untuk tulis dalam peperiksaan SPM nanti. Tengok, bukti yang keempat ataupun bukti yang terakhir ialah semua calon diberi peluang yang sama rata untuk berkempen dan parti politik menyediakan manifesto untuk mendapatkan sokongan. Titik. Semua parti politik diberi ruang menggunakan media arus perdana. Contohnya mengadakan debat antara calon yang bertanding dan mengelakkan amalan politik wang dalam pilihan raya. Ya, kalau 8 markah sekadar 2 isi pun dah cukup dah. Yang penting ada isi, huraian, contoh dengan kesan. Kalau tak ada contoh, tak ada kesan, buat masuk huraian, tambah lagi banyak. Kalau nak puas hati, nak keluar periksa dalam keadaan puas-puas ke was-was, kalau puas-puas, tambah bagi ada 3 isi jawapan. Sekadar 3 tu pun dah sangat puas-puas dah. Tak nak was-was nak. Okey, cikgu rasanya sekadar itu saja dari cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sebelum cikgu akhiri, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.